الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين Adapun qul yang berkata berlainan qadim dengan azali itu, maka mentakrifkan qadim itu dengan mawjudul la awwalalah. Perkara yang ada yang tidak ada mula baginya, dan mentakrifkan azali itu dengan ma la awwalalah ila akhirih. Maknanya seperti yang terdulu sebutnya, iaitu termasuk perkara yang ada atau yang sungguh yang tidak ada mula baginya. Kita ni ada satu tajuk, tajuk karo qadim dengan azali. Karo ada, karo sungguh, ia bermula situ. Karo ni wa imo ada, wa imo perkara hak ada dengan perkara sungguh ni dia ada dua. Ada hak qadim, ada hak baru. Situ. Nak kata qadim, nak kata baru tu dia kena bina di atas ada dengan sungguh. Kalau benda bukan ada, benda bukan sungguh, tak boleh kata qadim, tak boleh kata baru. Kerana dia ada di sana pendapat ulama tentang masalah qadim dengan azali. Hak tula ke hak lain. Qidam dengan azal tu hak tula ke hak lain. Qul yang kuat, pendapat yang kuat, hak tula dah, lain panggil, lain kata saja. Maknanya nak sifat dengan kata qidam, nak kata benda tu qadim. Benda bila kita kata qadim tu maknanya kita kata benda tu bersifat dengan qidam. Bila kita kata azaliyun, makna kita kata benda tu bersifat dengan azal. Tu maksud. Kemudian nak kata benda tu bersifat dengan qidam tu syarat benda ada ke tak? Maka pada hakikat bagi tahqiq hak sungguhnya, hak betul sungguhnya, tak syarat benda ada. Tak syarat benda ada. Nak panggil qidam benda tu sifat qidam, bukan tentu kena benda ada. Cuba kita tengok sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan qidam ke?
Allah ada kata Allah ada. Boleh kata Allah qadim, Allah sifat dengan kidal. Kama dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat Allah sifat dengan kidal. Sifat Allah tu sifat dengan kidal dah. Sedia dah sifat Allah. Dia pas sifat Allah tu hak sedia tu hak ada saja kau masuk habis. Sifat Allah tu kidal tu sifat hak bahasa ada saja hak semua hak sungguh pun kidal juga. Memang semua sifat Allah kidal belaka. Tu makna kata hak tahqiq hak muktamad kidal ni tak qadim. Nak kata qadim bukan syarat benda ada. Benda sungguh pun. Tengok Tuhan salah dengan segalanya baru kau sedia kala Allah sifat dengan mukhalafah. Sedia apa mukhalafah ada. Mukhalafah tu sifat salbi bukan sifat bahasa ada. Sifat mukhalafah ia panggil kidal juga. Satu Allah. Bila satu Allah? Baru hari ni kau lama dah. Sedia juga pas satu tu ada dah. Tak ada juga sifat salbi. Kidal juga. Boleh kata qadim tidak ada. Qadim. Bila kata sedia kala qadim. Tu dalil kata kidal ni tak nak sifat benda ada saja masuk habis benda ada dan benda tak ada. Bukan kata sifat bagi benda ada saja dah. Benda tak ada mula, tak syarat benda tu kena benda ada seperti zat Allah dah, tak syarat. Bila dah kidal tu boleh sifat gitu, azali tu tak ada khilaf dah. Azaliyun atau benda bahasa azal tu tak syarat benda ada. Oleh tu hak tula dah. Kidal dengan azal hak tula, qadim dengan azali hak tula. Bila kidal dengan azal hak tula, qadim dengan azali hak tula. Qadim benda bersifat dengan kidal. Azali benda bersifat dengan azal. Tapi ada di sana. Ada di sana pendapat ulama, orang ahli kajian ilmu kalam ni, dia kata nak sifat dengan kidal ni syarat kena benda ada. Allah baru boleh kata qadim. Qudrat boleh kata qudrat Allah qadimah. Iradat Allah qadimah. Ilmu Allah qadim. Sama Allah qadim. Adapun wahdaniyah Allah tak boleh nak kata qadim. Boleh kena kata azali. Tak boleh nak kata qadim sebab bukan ada. Mukhalafah Allah tak boleh kata qadim, kata azali saja. Itu muqabbil dia. Itu maksud. Benda qadim kenapa maujudun, benda yang ada tidak ada mula baginya. Tidak ada permulaan. Benda azali ma la awwalalah umum. Wujudiyan kana au adamiyan. Benda bangsa ada atau benda bangsa tak ada. Tak kira. Dia panggil azali. Mana kalau kata azali kena habis lalu dah. Kalau kata qadim kena setengah benda hak ada aja. Benda hak ada hak tak ada mula. Benda sungguh tak masuk. Takrif yang baru hakiki maujudun ba'da adami. Ini benda baru. Ini hak baru sungguh. Artinya maknanya perkara yang ada kemudian daripada tak ada. Benda mari dia tak ada. Ada dia kita tambah hujung dia tak ada. Dia tak ada. Yang dia hubung dia tak ada tu mari ada. Benda mari dia tak ada. Benda tu ada. Tu baru hakiki. Tu benda baru sungguh. Mana? Mudahnya kita ni lah. Kita ni yang panggil benda baru sungguh. Baru ada. Dulu tak ada, kita baru ada. Gulawai dia qadim hakiki. Benda bahasa ada sungguh. Tapi tak ada hubung dia tak ada. Sedia kalau ada. Pasal tu, kalau Allah tak qadim, kalau Allah tak kidal, dia baru. Ya gulawai dia situ. Baru ada.
Benda ada sedia kala, dia panggil qadim. Benda ada dia lepas tak ada, nama dia benda baru hakiki. Takrif yang baru majazi mutajaddidun ba'da adamin, yang berdatangi kemudian daripada tidak. Mudah yang berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Benda berlaku lepas tak, bukan ada. Berlaku ya. Luruh buahnya, pecah kaca, belak besi, beripung, bercerah. Itu dia panggil benda baru, tapi bukan ada benda tu. Benda berlaku saja. Dia panggil baru majazi. Kalau nak kira sungguh tak ada tadi. Betul dia panggil majazi pinjal, bukan hak sungguh dah. Hak sungguh kalau kita nak kita tengok mana kata beripung duk mana beripung. Bila nak hak sungguh cari tak boleh. Kata buahnya 4-50 putih tu beripung. Cuba mu tunjuk kat aku sikit Cuba mu bercerak sikit betul mana beripung, cuba tunjuk kat aku. Nak tunjuk tak boleh. Tapi reti. Dia panggil baru kira-kira ya tu, baru majazi. Kalau buahnya tu, tu sungguh. Mana buahnya 50 tu, tunjuk kat aku. Ni boleh tunjuk. Bukan tu. Bukan baru tidur. Aku nak rumah tapala mu tengok. Baru ambil rumah bawah. Dia boleh rasa sungguh tu. Tu baru hakiki. Ada sungguh. Kalau nak ambil beripung, dia kata tak ada beripung. Cuba mengubah tapala aku beripung. Kita nak ambil rumah tak boleh. Sebab ia bukan ada oleh. Itu maksud baru majazi. Maka tak dapat tidaklah yang baru itu. Benda hak baru tu daripada tak dapat tidak daripada perkara yang ada kemudian daripada tak ada, atau perkara yang sungguh kemudian daripada tidak. Ada dua tu ya benda baru. Wa emo benda ada, wa emo benda sungguh. Ada sungguh dia tu lepas pada dak belaka. Dulu dak belaka. Benda dak, selepas pada dak dia tu dia ada, lepas pada dak dia tu dia sungguh, itulah yang panggil baru. Kalau dia mari begitu dah, ada dia pun begitu dah, sungguh dia begitu dah, nama benda tu qadim. Allah ada dia begitu dah. Satu Allah sedia begitu dah, tak ada hubung di tak ada dah. Nama dia benda tu benda qadim. Kama dia bila dah kita cerak dah gitu, kena pak benda. Kalau kita nak becek kena pak benda. Qadim, azali, baru hakiki, baru majazi. Ataupun dengan cara berkemas dua, benda qadim, benda baru. Apa benda qadim? Benda begitu dah. Ada dia begitu dah, sungguh dia begitu dah. Tak ada mari hubung di benda lain dah lah. Benda siap begitu. Sebab tu kita orang Melayu kecek, tu hak sedia dah. Kita kecekkan apa? Hak begitu dah, tak ada. Mumbek mana? Barang ni nampak molek ni, aku nak pergi cari lip. Tahu? Hak sedia dah. Hak sedia lagu ni, aku tak tahu juga. Dia panggil kita kecek, hak begitu dah. Benda baru ni, benda baru, benda yang asal dia tak ada. Asal dia dah. Tak ada karabok. Karena dia duduk satu ketika, dia mari berlaku, dia mari ada. Dia panggil benda baru. Kenyataan tak bergaul dan tak berhipung mustahil dengan qadim, baru, azali. Dia panggil atas dengan buah harang atas. Ni tajuk nak wayak kata qadim, mustahil ni tak boleh nak kata qadim, dia tak bergaul. Tak boleh nak kata benda mustahil ni baru, tak boleh nak kata benda mustahil ni azali.
telah kita faham dah bahawa mustahil itu perkara hak dak atau benda hak dak atau barang yang dak. Ni hak dia. Jadi kita dak erti dah. Kalau tak erti lagi pun minta erti lah. Ni kata dia masa dia mengajar, ni sebagai doa lah. Kalau tak erti minta Allah faham. Kita duk faham dah kata benda mustahil ni benda lagu mana. Mana kita kenal dah benda mustahil ialah benda hak dak. Atau benda perkara hak dak atau benda atau barang boleh berlaku perkara benda barang. Hujungnya yang dak, benda hak dak. Yakni perkara yang ternapi dirinya sendiri, tak bersabit dengan adanya dan sungguhnya sama sekali dengan tetu-tetu. Diri dia sendiri tu tak ada, diri dia sendiri tu dah ada. Dia panggil perkara yang ternapi dirinya. Benda tu kita nak pergi kata ada tak boleh, ataupun nak pergi kata sungguh tak boleh. Itu benda mustahil. Tak dia tu ternapi tu tak terima sama sekali. Tak sabit dengan ada, tak sabit dengan sungguh sama sekali. Masa sekarang pun dia tak sabit dengan sungguh, lagi akan datang bila-bila masa pun. Kalau kata benda tu tak ada, benda tak sungguh, tapi dia boleh ada, dia terima sungguh, boleh jadi tak ada kok nak ada, tak, cuma dia tak ada aja. Hak tu tak boleh panggil mustahil. Benda harus berapa banyak? Tak, ia tak kira. Ni kena faham. Bukan kata benda ni bersangkut paut dengan Allah saja. Tak bersangkut paut dengan Allah pun dia panggil mustahil. Benda tu benda tak boleh jadi. Benda tak ada, tak terima ada. Tengok, jiring tak mengambil tempat. Jiring mengambil gerak dia di masa tula. Hak tu sakut paut dengan Allah dah. Tak sakut paut dengan Allah dah. Pasal benda boleh jadi tak tu? Satu tokok batu tak bergerak, tak dia. Tak boleh jadi. Benda tu benda tak sungguh. Bila tak sungguh? Sedia kalau tak sungguh. Lah ni boleh jadi ke tak? Tak boleh jadi juga. Lagi kan datang dalam syurga boleh jadi ke tak? Tak boleh jadi juga. Benda ni tak terima selama-lama. Benda dia benda ternafi. Kalau Tuhan lain daripada Allah, dia tak sakut paut dengan Allah. Tuhan lain daripada Allah. Diri Tuhan lain pada Allah ada tak? Tak ada. Tu yang panggil diri dia ternafi. Apa boleh jadi ada tak? Satu hari ada ke apa Tuhan lain pada Allah? Tak boleh ada. Itu dia panggil mustahil. Tak serupa dengan anak cucu cicit kita, anak orang mandu. Gajah kepala pak. Ada tak? Tak ada. Diri dia ternapi juga. Tetapi dia boleh ada ke tak? Dia terima ada. Itu dia panggil benda jaiz, benda haruf. Kenapa hal itu? Itu kita faham dah begitu. Dan kita telah tahu dan faham dah juga bahawasanya yang qadim, yang baru, yakni dan yang baru, bahkan yang azali itu, kesemua tiga-tiga tu, yang qadim, yang baru, yang azali, tak dapat tidaklah daripada perkara yang sabit dirinya. Kena diri dia tu sungguh, baru boleh panggil qadim, baru boleh panggil baru, baru boleh panggil azali. Kena benda tu sabit dengan bahawa adanya atau sungguhnya. Nanti dia rakyat ni tepat, tak boleh bergaul. Mustahil dengan qadim, mustahil dengan baru, mustahil dengan azali tu tepat tak boleh beripung.
Tak boleh gaul. Yang ni tepat tak boleh kata mustahil qadim, mustahil baru, mustahil azali. Sebab apa? Sebab diri dia tak serupa. Benda qadim, benda baru, benda azali ni diri dia kena sabit. Benda sabit pada dirinya. Hak dinafi, hak daknya awal dia. Hak kata dak dia. Ada pun mustahil, hak kata dak tu bukan awal dia. Dia sendiri dak. Benda hak tak ada. Dia sendiri benda hak tak ada. Kata ma'dumun, benda tak ada. Ada pun benda qadim ni, benda tu bukan benda tak ada. Hak tak adanya awal. Diri dia tu sungguh. Lepas tu hak nafi awal baginya. Nafi permulaan bagi dia. Nak orang mula tak boleh ada dia. Itu beza. Mustahil ni tubuh dia sendiri dah tak ada. Tubuh dia sendiri tak ada. Tuhan lain pada Allah tak ada. Lemah. Ada tak lemah? Tak ada. Diri lemah sendiri dah tak ada. Berkata lemah tu benda tak ada awal. Dah. Lemah tu apa? Benda hak tak ada. Lemah Allah tu benda hak tak ada. Kalau begitu, bila kita gaul dan termasuk mustahil di dalam perkara yang qadim ila akhirih itu, masuk dalam benda baru, benda azali, maka besar mengaruh dan besar bergomo. Dia kata bahasa kampung, mengaruh, tidak mengaruh. Nama tak erti Melayu pula mengaruh. Orang mengaruh, orang bercuri, orang berjudi, berzina, kata orang, itu mengaruh, buat mengaruh tu. Kata kereta orang, kata motor orang, itu mengaruh mana orang buat kerja tak molek, tak kena, kerja tak betul lah. Mengaruh. Kalau kita kata mustahil qadim, kalau kata mustahil baru, mustahil azali, besar mengaruh besar. Dan besar bergomo. Bergomo besar, belawai besar dia panggil. Bergomo ni belawai. Jadi belawai. Sebab apa? Kerana berhipung dua yang berlawanan. Berhipung dua benda hak tak boleh berhipung. Supaya kata gerak dengan dia. Benda tu tak boleh berhipung. Siapa kata mustahil qadim ke? Supaya kata benda satu benda boleh bergerak dan dia berhipung pada masa dulu. Ada dan tak ada boleh berhipung masa dulu. Ada dengan tak ada tak boleh berhipung. Bila ada tak ada lari. Bila tak ada lari. Bila kata satu benda tu ada ratik tak ada ratik. Besar bergomoh lalu. Belawai besar lalu dua tu. Iaitu mana dua belawai ni? Sabit suatu. Dan ternapi suatu. Dia tu ada dan dia tu tak ada. Dia tu sungguh, dia tu dah. Apa tak belawai apa? Mustahil qadim. Bila kata mustahil qadim, mustahil tu ada. Atau mustahil sungguh. Mustahil tu benda tak ada. Benda tak ada tu ada, benda tak ada tu sungguh. Tak belawai apa? Mustahil ni benda hak tak ada. Lepas tu qadim sungguh. Benda hak tak ada. Benda hak tak sungguh tapi sungguh. Benda hak tak ada tapi ada. Pas kalau kecek lagu tu, yang panggil apa tu besar mengaruh. Tak reti kecek Qadim benda ada, mustahil benda tak ada. Mustahil qadim benda tak ada tu ada. Itu tubik lagu tu. Benda tak sungguh. Mustahil benda tak sungguh. Qadim benda hak sungguh. Bila kata mustahil qadim, benda hak tak sungguh tu sungguh. Itu tubik lagu tu. Sabit dia dan ternapi dia. Benda satu benda tu sungguh gatik dan tak gatik pada masa tula. Itu panggil bergomo berhipung dua berlawanan. Maka tetaplah mustahil tentu. Maka tetaplah yang berhipung dua yang berlawanan itu mustahil. Itu mustahil. Dia panggil mustahil qadim itu satu daripada afraq mustahil.
Kita nak kata, nak sabit tak boleh. Mustahil qadim tu mustahil juga. Tak boleh jadi. Mustahil qadim tu mustahil. Seperti berhimpun kodrat dengan lemah pada Allah Ta'ala. Kalau kata mustahil qadim, apa kata lagu tu? Allah bersifat dengan kodrat dan Allah bersifat dengan lemah. Sebab apa? Kodrat tu sudah ijma' dah. Allah bersifat dengan kodrat. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodrat, qadim, sedia kala. Tak ada khilaf tu. Lemah Allah benda mustahil. Lemah Allah benda mustahil bila kata qadim jadi belawai dua tu. Belawai lagi mana? Allah bersifat dengan kodrat dan Allah bersifat dengan lemah. Sebab kodrat pun qadim, lemah pun qadim. Sedia kala lemah. Sebab lemah tu qadim, lemah tu dia panggil mustahil. Bila lemah qadim, kodrat qadim, mana Allah bersifat dengan kodrat sedia kala dan Allah bersifat dengan lemah sedia kala. Boleh tak gitu? Masa tula, masa mana? Qadim tu sedia kala. Masa sedia kala lagi Allah bersifat dengan kodrat, masa sedia kala lagi Allah bersifat dengan lemah. Lagi pula budak-budak pun tahu. Sama telah orang tua ya kata. Orang tua tak kena kecil dah. Budak-budak pun reti bahawa butir ke kacang upama bersikar itu tidak boleh dibuat bubur. Ya jadi dah lah. Kita orang Melayu tayar sikar anak musim tu yang kena butir kacang. Kalau mutu sikar yang tak ada butir kacang yang panggil bearing. Butir kacang dia tu berapa 9 butir. Ya butir kacang dia kedah orang Cina, Jepun buat sikar dia buat tak cukup gu. Ya ada tu. Sebab apa boleh dia buat tak cukup gu? Dia cara dia pula ada teknik dia tu. Sebab dia kalau cukup gu molek tu kadang dia tak bulat. Dia tak bulat, dia tak licin. Tak bulat. Dia kena moga dia buat musim kan. Butir kacang sikar tu dia 9 butir, 11 butir. Dia tak ada. Kalau lapar tu tak kena dah. Tak kena. Butir kacang sutir tu budak pun reti kata hak tu tak boleh buat bubur. Aku ana kerana tidak bergaulnya dengan lemak manis berkakah bubur itu. Muka-muka tak boleh bergaul dua tu kan. Apa tu kalau nyegi buat bubur juga. Nyegi beli kedai beli butir kacang sikar buat bubur. Ngaruk budak tu. Budak tak reti dah tu. Ni sepatutlah. Mustahil tu kalau nyegi kata qadim juga supaya ambil bubur butir kacang buat bubur dah. Butir kacang sikar buat bubur. Kita gaul benda tak bergaul panggil. Tak ada orang nak kata rana dah. Kata kau tu tak erti, kau ni tak erti. Kata buat bubur kacang pula. Pendeknya qadim azali hadis itu benda qadim, benda sedia, benda azali, benda baru tu mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya sungguh dirinya. Kena benda tu benda sungguh. Tu paling rendah sekali. Tinggi pada sungguh tu apa? Ada. Kalau ada kau sangat lagi lah. Tu baru boleh panggil qadim. Kalau diri dia tak sungguh tak boleh panggil qadim. Kalau diri dia tu bukan ada, tak apa lagi. Benda bukan ada tapi sungguh, tak apa lagi. Tapi kalau tak sungguh, maka tak kena kecek dah. Tak boleh panggil qadim. Lepas tu mustahil, ada tak mustahil hak sungguh? Benda mustahil hak sungguh ada. Tak ada. Apa nak kata qadim lagu anda? Apa nak kata baru lagu anda? Dia nak kata baru, dia kena sungguh. Paling rendah dia duduk di situ. Kalau tak ada pun tak apa, tapi sungguh. Wallahu a'lam.
pada ini jua hamba menaruh ingatan di sini kepada anak-anak hamba dan cucu cicit hamba hingga berlapis-lapis, hingga berterusan ke depan. Banyak ni saja. Dan juga kepada sekalian murid-murid hamba dan anak-anak cucu mereka itu demikian juga, supaya mereka itu boleh buat contoh dan tauladan setengah-setengah. Boleh buat contoh setengah-setengah, bukan semua. Pada belajar pada belajar ita jalan, setengah ni sekolah pada pelajar. Pada pelajar tu tak betul. Itu ia jaga. Almarhum ayah dia jaga dulu. Setengah-setengahnya dia kata pada pelajar. Dah sini boleh buat contoh, boleh buat tauladan untuk nak belajar ita jalan. Tu kecap Melayu kampung ita. Itu ita. Pasal kampung ita tu kelis. Tengoklah. Dia kita ni tengok ita, kelis, lehat ada. Cuba hita jalan sikit dia hita jalan panggil. Dia taruh banyak ni untuk anak cucu dia, anak-anak murid dia, anak cucu bagi anak murid dia boleh buat contoh untuk nak hita jalan, mengambil pengertian, mengambil ilmu, mengambil isi yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat dan nas-nas ulama. Ibarat ulama dan nas ulama tu buat mudhafun ilaih. Di dalam ibarat-ibarat ulama, nak ulama, untuk nak buat belajar cari panggil. Untuk nak kita tengok lagi kitab ulama boleh dah puati. Tengok ni boleh dah nak faham. Tu taruh kaedah panggil. Dan pada bina atas pada belajar. Dan pada bina dan timah. So atas tafsir bina bahasa Arab, bahasa Melayu timah sambung. Timah lagi penerangan yang baik dan yang selamat kepada awamil muslimin, kepada orang ramai. Untuk nak surah lebih jelas lagi, nak tambah lagi, ambil ni buat contoh boleh. Ia tinggal sebagai untuk contoh ya. Tembel, boleh juga. Tembel tu ya tambah tepi. Tembel, timbah, tu ya supaya ayat dia. Mana tembel tu supaya tengok tempat-tempat kecil. Mana tambah saya panggil. Madah tu lah tambah. Tambah tu kolek kita dia boleh jadi kau banyak. Benda sikit boleh jadi banyak panggil tambah. Kalau timah ni tengok timah perahu. Dia panggil gapa dah asal tak ingat awak perahu ni. Kita ambil kayu puing, kayu pot tu, kita bakar tu, panggil jadi sebuah perahu. Pas nak pergi besar, dia tak besar lagi tu, naik seorang, dua orang boleh lah kalau dia sebatai tu. Kalau kita nak pergi besar, nak boleh muat 3 orang, 5 orang, 10 orang, nak muat banyak, kena timbah. Ambil papai, timbah. Sambung di atas tu, dia panggil timbah. Yang betul, panggil bina tu. Bina di atas ada tu, timbah tepi, tambah tepi. Ada yang panggil tembel. Tembel, tambah. Kalau tambah tu ya umum lagi. Air ada sikit kita tambah, lebih banyak. Duit sikit tambah. Dia tak ada timbah susun dah, pakai lagi bubuh-bubuh lebih banyak itu ya. Itu di segi bahasa. Sebagai contoh tauladan, orang-orang anak-anak murid dia, anak-anak cucu bagi anak murid dia boleh nak tembak tambah penerangan yang baik pada awamul muslimin dan yang dhaif mereka itu yang dhaif daripada al-muslimin. Orang-orang Islam dhaif. Tak pandai nak tengok kitab dia. Mudah-mudahan dapat selamat mereka itu pada dua negeri dunia dan akhirat. Harap-harap awamul muslimin ini selamat dunia dan akhirat. Kerana pada masa ini telah timbul beberapa kucar kacil. Kucar, panggil kucar tu pecah belah. Haru habis. Yang membawa kepada saru dan salah gamuk mereka itu al-muslimin pada buku agama. Yang ini berkenaan dengan agama. Orang awam tu serabut kucar kacil.
Seperti mengeluarkan hukum-hukum yang tidak berketentuan dengan mana mazhab. Royak hukum ikut dia lah. Di masa dia lagi. Lepas tu masa kita ni, kau sangatlah. Royak hukum tu ikut dia. Tupa boleh makan. Dia tak kira mazhab dah. Tolak 3 tak jatuh, tolak 3 jatuh 1. Tolak 3 boleh klik baik. Macam-macam dah. Hukum tak tahu nak pergi kana bang. Dia berlawanan hukum-hukum itu dengan fatwa-fatwa ulama yang dulu-dulu. Berlawan dengan ulama hak mu'tabar yang telah fatwa mereka itu dengan suluhan yang insaf. Ulama dulu fatwa tu dengan fikiran, dengan ambil jalan tengah, hak mana betul, hak mana salah. Kita selamat kepada kaum bangsa mereka itu pada 2 negeri. Ulama ni dia kira untuk nak bawa kaum dia supaya selamat dunia dan akhirat. Itu dia raya. Sebab itulah dia taruh ni sebagai buat contoh, buat tauladan untuk nak piping awamul muslimin. Sebab awamul muslimin tu susah dah dia. Pening, tak tahu nak turut hak mana. Sungguh kita jadi orang kampung, kita jadi orang awam, pening, susah. Amba ingat masa amba duk mengaji lah, bila masalah duk berlaku gini, susah kita fikir nak cari jalan tengah. Ulama tok guru ni kata gini, tok guru ni kata gini. Amba ku spek ingat ke demo semula lah. Orang awam, sungguh kita masa mengaji pening juga, susah. Dengar politik hak ni brom. Dengar hak ni brom. Tak tahu nak ambil lagu mana. Susah. Sungguh. Susah sungguh. Maka boleh nak boleh hilang susah ni. Susah. Nak boleh hilang susah tu susah. Selama mana kita tak boleh tengok tepat sendiri. Tak boleh sapa ke tepat sendiri, biasanya tak hilanglah susah. Nak boleh hilang susah 2. Satu, kita boleh ambil tepat sendiri, boleh tengok hakikat sendiri, boleh baca sendiri, faham sendiri. Yang keduanya, kita kerak putus, aku nak turut tok guru ni, hak ni dah hak lebih betul. Dia tak apa hilang susah. Dia 2 tu cara. Aku berasa baba ni dah, dia dah hak warak, dia dah hak betul. Aku nak turut dia hak mana aku tak dengar dah hak lain. Itu senang. Lepas kita tak ada perkara, hari Sabtu mari, hari Ahad pergi cari hak dia nak turut ya. Hari Senin pergi, hari lain aku tak kira. Aku nak mengaji 2 hari ni ya misalnya, aku nak mengaji sehari ni. Senang dia. Dengar hak lain tu dengar gitu ya. Itu senang. Satu senang. Berdosa dah. Pak saru tu kita tak ambil. Tak apa. Tak ada berdosa dah. Tak apa. Dia mau kata beluk sedap. Ikan kembung sedap. Aku serabut. Aku nak orkestra ya. Akik beluk aku. Nak atai ikan kembung ya. Senang kata. Dia nak atai lah. Mau mutah aku. Tapi dia mau doa sedap. Aku berasa nak juga. Nak makan takut mutah. Terak-terak. Hal tu susah sungguh. Pas nak tahu sedap tak sedap, kecak sendiri. Dia boleh kecak sendiri. Tak apa. Ni sungguh sedap weh. Dia kena 2 lah gitu ya. Itu setengah daripada tekanan hamba pun boleh nak boleh berasa tekanan nak pergi luar negeri. Salah satunya berasa ni lah juganya. Berasa tak sudah. Selama mana tak boleh kita tengok sendiri. Orang Arab ngajar lagu mana? Hamba setengah lah hati. Supa dengar pok duk ngaji ni klik royak ke tak? Hamba nak kita tengok tu. Tengahnya hati. Tok guru Arab mengajar supa dengan tok guru rumah kita mengajar ke tak? Ngajar supa dengan tok bapa kita duk mengajar pondok ni ke tak? Apa tu? Dia duk mengajar lagu mana? Supa dengan dia mau klik mari duk ceramah. Dia mau ngaji sekolah klik ceramah brom. Supa lagu ni ke tak? Ada hamba nak kita tengok. So nak pergi nak tengok.
tu boleh tekan ni, satu tekan ni. Pergi nak tengok tu. Sebab apa? Gi klik tak serupa, gi klik tak serupa. Apakah ini? Jadi takut. Orang pondok ni jangan duk pergi ngaji luar. Kalau dia mengaji luar negeri sesak. Klik siapa-siapa situ benar. Dia nak kita tengok tu kata lagu mana luar negeri duk mengajar lagu mana. Tu dia mengajar supaya lagu ni sungguh kedah. Tu biasa nak ginya. Bila lagi alhamdulillah jugalah. Di satu segi bila pergi ke Azhar tu Azhar dia tak ada mengajar sesak dak weh. Bagi mengaji di Azhar tu dia mengajar serupa dengan tok guru kita duk mengajar di Azhar Mesir tu. Dia pakai kita Jauharatul Tauhid di dalam akidah. Apa tu doktor pakai duk syarah tu lah, duk hurai Jauharatul Tauhid tu lah. Pasal suka tengok lagu ni ngajar supaya kita juga bom mengajar fiqh, ngajar usul fiqh pun serupa dengan kita juga. Lagu ni ngajar. Jadi boleh tahulah. Kata hak demo klik hak lagu lain lagu mana. Hak tu dia pergi satu tempat mengajar lagu tu. Sama dia bila hak sungguhnya kira mari dia ada pahamnya masing-masing. Bila ada pahamnya masing-masing tu kena buat penilaian, kena buat ukur lah. Dia panggil muqaranah. Kena ukur, demo ni kata gini, demo ni kata gini. Siapa hak lebih betul? Siapa hak beralasan kepada kaedah? Dia. Lepas tu dia kena hak nak sudah sungguh, nak kita puas hati sungguh. Kita kena pandai baca sendiri, pandai timbang sendiri sungguh. Tu hak orang kata nak sapa situ payah. Kita tahu orang hak kata begini dia ambil dalil mana. Orang kata begini ambil dalil mana. Orang ni jawab lagu mana, orang ni jawab lagu mana. Siapa hak jawab turut nafsu, siapa hak jawab turut kaedah agama. Situ baru boleh sungguh. Kalau tak sapa situ dia tak sudah. Nak sudah supaya tak ni. Aku nak turut abali lah kau anak-anak. Tak apa, nak turut abali. Aku nak turut bapa suh ya kau anak-anak. Tak apa hak tu. Kalau demo nak timbang sungguh, dia kena timbang dua belah dah. Orang ni buat mari dalil. Kata talak 3 tak jatuh, ada jatuh 1. Alasannya kerana pada masa hadis Muslim pada masa Rasulullah talak 3 tu 1. Misalnya orang ni kata, tolak 3 jatuh 3. Mana dalil dia, mana alasan dia? Dalilnya ada Abu Rukanah Rasulullah suruh dia bersumpah. Dia nak 3 apa nak 1. Berlawan dua tu. Apa tu siapa lebih kena? Ada. Tengok hak ni jawab lagu ana hadis ni, demo ni jawab lagu ana hadis ni. Lepas tu baru boleh ambil jalan hak betul. Tu kena pandai baca, kena pandai timbang sendiri, kena tahu kaedah-kaedah hadis. Siapa hak salah di dalam faham kaedah-kaedah hadis. Bukan mudah lah bila dapat situ. Hak tu kena orang alim sungguh. Kena pandai sungguh. Pak kita pandai kat situ. Hak tu kita tak sapa tu. Kita tu tak sapa. Nak baca hak demo buat tu pun tak berapa faham. Pak kita nak pergi timbang sendiri pula. Tu hak susah sikit. Walau bagaimanapun kita kena belajar juga sikit-sikit hak tu. Kita nak tahu. Hak ni bila tak sapa ni tu dia duk tipu tu. Jadi timbul penipuan di dalam ilmu. Agana dia rajak ni hak aku kata ni, hak ulama ni kata, orang salah kata. Hak ni hak sahih, hak nu dhaif. Dia buat itu ya, kita pun tak tahu nak cari dah. Orang awam tak tahu dah, hak tu orang awam pening tu. Orang hak mengajar tak ada amanah. Dia nak betul hak dia, nak kuat hak dia wayak cara hak dia. Tak wayak dengan cara amanah sungguh. Tak betul dengan cara ilmu hak sungguh. Itu dia payah. Apa tu? Kita pula kita nak pergi kemah,
dengan apa hak kita duk bawa dah. Semua puak tu, hak dia bawa lagu tu, dia nak bawa lagu tu lah. Walau nyata salah pun dia tak jauhkan, tak jauh baiki. Hak tu dia panggil ta'assub nama dia. Atau hak payah tu. Nak tinggal hak kita bawa dah. Bila dia bawa mari nyata kata salah. Nyata kata tak betul. Kita duk kacau nak bawa juga. Walau tak betul pun. Tak ada apa dah saja ya. Tak ada betul-betul. Sebab aku duk bawa dah. Tapi tak jawab lagu tu. Dia buat tameru. Buat tak tahu. Nak bawa pergi gitu. Tu dia panggil satu perkara yang jadi bagi apa jadi masalah problem di dalam orang awam. Maka lafaz ulama itu ialah bahasa Arab. Ulama tu bahasa Arab. Melayunya segala yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu. Dia jamak ulama, lapa jamak. Jamak daripada mana? Mufrad dia alim. Mufrad dia alim, orang yang sangat tahu. Bahasa dia orang sangat tahu. Jamak dianya ulama, segala orang yang sangat tahu, orang pandai-pandai. Maka orang-orang yang semacam ini patutkah kita tahmuh dengan karut dan tak betul dan tak molek kepada mereka? Dan patutkah kita seka kata mereka itu fatwa hukum-hukum yang tidak berasal daripada Quran atau hadis ila akhirih ijma' qiyas? Boleh dah. Orang alim ni dia tua hukum tak pakai Quran hadis. Ni fak orang panggil kaum muda. Fak kaum muda dia kata fak tok guru fak ulama tak pakai Quran hadis. Dalil mana? Kata ulama tak pakai Quran hadis. Dalil laungan dia. Suara derah meluik dia. Mari kita pakai Quran dan hadis. Tu pada cukup tu. Cukup kata dia tahmuh. Tu orang panggil lafaz tahmuh tu lagu tu. Di dalam kaedah ilmu, kaedah bergurau, kaedah apa lagu tu nama tahmuh. Tuduh orang lain nama dia tahmuh. Tuduh. Mari kita pakai Quran hadis. Dia tahmuh dengan automatik dah kata tok guru lain daripada dia tak pakai Quran dan hadis. Betul tak? Faham itu tak? Sebab kalau dia kata makna mari pakai Quran dan hadis, lepas tu orang lain pun pakai Quran hadis, makna tak ada arti mari pakai Quran hadis. Malaikat boleh tahu lagi demo pakai juga Quran hadis, tapi mari pakai Quran dan hadis hak aku. Kena takdir gitu. Demo nu Quran hadis hak dia. Mungkin kena mari pakai Quran hadis hak aku. Hak tu kena soal abang je. Lagu mana pula Quran hadis hak mu? Kena soal abang je. Tentulah itu dia tahmuh. Tu makna dia tahmuh. Mari kita pakai Quran dan hadis terus. Maknanya Imam Syafi'i tak pakai Quran dan hadis. Imam Nawawi tak pakai Quran dan hadis. Ibnu Hajar tak pakai Quran dan hadis. Tok guru semua tak pakai Quran hadis. Terus dia tuduh begitu. Tu kata kucak kacir haru tu. Pak hakikat. Hakikat sungguh. Imam Syafi'i digelar dengan kata muhyis sunnah wa qami'ul bid'ah. Imam Syafi'i orang gelar dia tu orang yang muhyis sunnah, yang menghidup akan sunnah, yang qami'ul bid'ah, yang katak kepala bid'ah. Bid'ah timunya katak bok mampuh bid'ahnya katak di Imam Syafi'i. Pasal pakai hadis ni. Imam Syafi'i dia royak satu hukum, dia royak Quran hadis. Satu hukum Quran hadis. Dia tak ada tinggal, tak ada terbit. Kaedah dia di dalam bab ambil hukum Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Sebab apa dia pakai qiyas? Kerana qiyas daripada Quran ialah boleh bangsa kepada Quran. Qiyas daripada hadis boleh bangsa kepada hadis. Dia panggil hadis, hukum hadis. Sebab tu dia boleh kata dua, hadis dia panggil ada hadis yang nasah
Hadis yang nas, yang kedua dia panggil hadis al-mustanbatah, hadis yang diistinbatkan. Hak qiyas tu dia panggil istinbat daripada hadis. Hak faham daripada hadis pun dia panggil hukum hadis lah tu. Faham daripada hukum Quran, dia panggil hukum Al-Quran. Orang hak nak dia daripada Quran betul-betul, orang tu tahmuh Quran dengan automatik juga. Orang tu tak kafir pun tak jauh. Orang ajak pakai Quran lalu nak ada dalam Quran betul-betul, kalau tak ada dia kata tak ada dalam Quran. Orang tu tak jauh daripada kufur. Sebab apa? Sebab dia tahmuh Quran tu tak sempurna. Quran ni benda hak baru-baru tak ada dalam Quran. Bila tak ada dalam Quran, mana Quran tak sempurna. Tak boleh nak ayat hukum benda baru-baru. Benda hak baru-baru ada lah ni, ada dalam Quran, hak betul-betul dalam Quran. Tak ada hak betul-betul kan. Lah ni tengok hak baru lah ni. Anak boleh pilih. Anak boleh pilih nak anak jantan ke nak anak betina. Kita nak anak jantan ke nak anak betina. Lepas tu ada tak dalam Quran pilih anak, pilih anak jantan nak betina. Nak macam mana? Apa hukum? Kita orang tok lelaki, kita nak pilih anak jantan, nak pilih anak betina. Nak pilih anak jantan dulu Nak pilih anak betina dulu Atau boleh anak jantan dah 3 orang. Kali ni tak dah nak anak betina pula. Apa hukum? Tak ada nah dalam Quran, tak ada hukum. Apa? Orang ni tak faham Quran. Quran sudah sempurna, kata al-yauma akmaltu lakum. Tu panggil orang tu faham Quran. Dia tak mesti Quran, tak mesti ada nas, ada hak boleh istinbat, hak tajuk tu boleh ambil daripada Quran, ambil pada hadis. Dia lah tu hukum Quran. Quran dia wayak dengan secara umum dah. Masuk dalam umum dia panggil hukum dia dah lah. Walaupun dia tak wayak dengan nas pun. Itu kaedah ulama kita. Tu nak wayak tak, ulama dia tak tinggal Quran dan hadis tu mana. Walau tak ada nas pun, mari kita orang tak pandai, kita bodoh. Kalau tak ada hak kita boleh reti, kita tak reti, kita kata tak ada. Tu hak jadi masalahnya. Ulama sama sekali dia tak keluar daripada Quran dan hadis. Tak terbit. Tak terbit sikit habuk pun daripada situ. Kalau hak terbit pada situ. Terbit pada situ itulah kita kata dia silap. Hak tu silap. Kalau kata gini boleh, kita boleh terima. Mari kita betul hak silap-silap. Itu tak apa. Kalau tak mari kita pakai Quran dan hadis, itu salah. Sebab apa? Kita tuduh orang, kata orang lain tak pakai Quran hadis. Kita seorang je pakai Quran dan hadis. Kalau tak mari kita betul hak silap. Tak apa. Yang ulama ada silap, memang hak tu boleh terima. Tak ada siapa kata ulama maksum, tak ada. Dengan cara tulis, dengan cara mulut. Tapi dengan cara praktik, cara buat, ada. Mulut cerak tak ada maksum. Dalam kitab tulis tak ada kata ulama maksum. Tapi cara praktik, cara buat sungguh sama. Tengok pak kita lupa ke? Tok guru tu tak ada usung nak salah. Tu dia panggil, dia tak terima dah. Bila menyalahi dengan tok guru dia kata tak lagi, tak ada usung tok guru kita nak salah. Dia bakal. Itu dia panggil, dia hukum kata tok guru dia maksum. Tak ada usung Imam Nawawi nak salah. Siapa kita ada usung Imam Muslim nak salah. Tak ada usung Imam Bukhari nak salah. Ada. Maka bila apa sebut oleh Imam Bukhari, apa hak sebut oleh Imam Muslim, apa sebut oleh Imam Nawawi, apa sebut oleh Imam Syafi'i, apa yang disebut Ibn Hajar Asqalani, habis pakai kata hak tu betul 100%. Nisbah dia bawanya. Mulut dah. Hakikat bukan nyata. Di dalam Muslim pun beberapa hadis yang dipertikai, bahkan ada hadis maudhu' yang dikata oleh ulama kita di dalamnya. Di dalam Bukhari pun supaya juga ada sanad dia sanad yang sahih, tapi makna dia makna yang tak sahih. Ada
Banyak lagi lah di dalam tajuk ilmu ya panggil. Tengok kan sahabat sendiri tolak, di masa sahabat lagi tolak. Hadis yang dibawa datang oleh Imam Muslim, dibawa datang oleh Imam Bukhari. Tolak ni sebuah makna dia tu. Ni sebuah makna dia. Itu nak ayat kata tidak maksum. Kalau kata mari kita betul faham, betul kesilapan, tak apa. Boleh terima. Kalau kita tak boleh terima. Kalau kita tak boleh terima, kita salah pula. Kita salah. Sebab apa? Bila nyata kata salah, dia kena salah. Kena nyata salah. Khususnya, nanti cuba amal nak betul so. Dia mau nak boleh terima, tak boleh terima. Tapi tak boleh terima. Dia mau tak boleh terima. Jadi besar. Cuba tengok, kita kata tajuk sifat kalam. Tajuk sifat kalam dia. Seorang daripada saudara kita daripada Malaysia tu dia nak betul tajuk sifat kalam. Faham sifat kalam. Puak kita tak boleh terima sikit habuk. Pakai tolak 100%. Karuk tak betul, tak ada sung. Orang dulu, orang angin. Macam-macam. Tak boleh terima. Lepas tu hak dia buat mari tu, mana tak ada kena sikit habuk ke? Dah kita tanya. Tak kena sikit habuk ke ada? Hak kita kena 100% ke? Cuba tengok situ. Lepas tu nak kata, kita ni mulut katalah. Kata, ulama boleh jadi salah silap. Tapi di dalam perbuatan etikak kita, tak salah dah. Kalau tok guru aku kena 100% salah. Tak boleh orang tak sikit habuk dah tu. Boleh tak nak tag tok guru? Di situ kena baki benar-benar. Ni bukan amba dak ayat amba nak tag tok guru, tapi nak ayat kaedah kita berasa kena molek berasa kita tu. Setengah tepat boleh. Imamul Haramain dia menyalahi, dia kata hak tok guru dia kata gini tapi lebih betul begini. Saya kata Imamul Haramain. Mana bila nyata hak tok guru tu tak terang dan tak betul, boleh kita membetulkan. Bukan kata tok guru aku tak ada sesat tak kena. Bukan lagu tu. Memang dia kata menyalahi dengan tok guru, berjatuh tok guru nak penaik dia. Tu sungguh tak boleh. Tak ada orang. Tok guru kita walau dia ajar bismillahirrahmanirrahim sepatah pada kita. Kita tak pandai bismillah dulu. Pandai bismillah betul. Alhamdulillah. Ambon. Buasa tak ada ego nak bayar. Orang betul kita bismillah. Sebab apa? Sebab bismillah ni hak kita nak amal semenjak daripada kita pandai berkecek sampai mati. Nak makan nasi bismillah, minum air bismillah, baca Quran bismillah, baca semaya pun bismillah, pada bismillah tak betul. Lah mana kita nak hidup agama? Bismillah ni hidup kita. Tiba-tiba tok guru seorang betul bismillah kita. Kalau kita rasa ni rapat kau mengajar bismillah. Dah okey tu tak bahaya. Besar dah memang betul bismillah sopong kita alhamdulillah kira dia guru kita yang besar. Tapi bila dia betul dalam bismillah di dalam bab lain dia tak kena, kita tak boleh jadi tok guru aku ni. Dia ni bismillah panah hak lain kena begini. Betul tak? Ada juga baca wadduha tak kena pun boleh jadi dia. Tapi bismillah dia pandai ya. Dia belajar sungguh wadduha tak kena boleh jadi. Walaupun dia tok guru Quran dah pun betul lah dia ada tempat dia tak kena dah. Apa tak lagi hak bukan wadduha tu masalah fiqh ke dia. Hak tu hak bukan midah dia pun sangat lagi lah hak bukan bidah dia tu. Hak bidah dia pun ada juga dia silap. Boleh terima tak situ? Tok guru Quran ada hak tak silap dia ada hak kena hak tak kena. Ada silap dia dalam bidah dia sendiri. Tapi kalau tok guru Quran tu tak banyak sangatlah. Lebih lagi kita orang Melayu kan, kita baca Fatihah kena baca surah. Tak kena pula sebab bukan lidah kita, bukan bahasa kita ya bang. Atau nak ayat misal contohnya gitu.
Begitu jugalah di dalam masalah ilmu bila nyata kata tok guru kita sendiri pun kalau dia silap, boleh kita nak menyalahi. Bila nyata sekadar. Bila nyata kata salah, kita boleh menyalahi. Kalau tak nyata, tak boleh lagi kita nak menyalahi. Ikutlah tok guru, bukan tok guru pun serupa ya. Kena tengok banyak. Kena bernyata. Nyata ni kena tengok kaedah dia pakai tengok marajak, sumber marajak kena baca tengoklah. Nyata kata salah dia. Kita suka kata mereka itu fatwa hukum-hukum yang tidak berasal daripada Quran atau hadis ila akhirih, yakni ijma' qiyas. Pihak suruh atau larang atau benar. Masalah suruh, masalah larang, masalah harus. Mereka itu tak berdasar pada Quran hadis ke? Tak. Kalau mereka itu tak berdasar pada Quran hadis, nyata menyalahi Quran hadis, itu kita kata salah. Bukan makna salah tu berdasar pada kata dia ni orang tak ada kemahiran ke, tak pandai ke, dah. Mana ada setengahnya dia berlaku kesilapan. Dia panggil silap di dalam pahal dia silap, maka keluar daripada pahal hak betul. Begitu, bukan kat mana dia keluar pada Quran hadis juga. Hakikat pun dia tak keluar pada Quran dan hadis. Cuma bila dia pergi jauh tu menyalahi dengan hak nas, hak ada daripada Quran hadis, dia menyalahi. Maka pada fikiran hamba, siapa-siapa yang tahmah dan seka begitu, kata ulama kita tak pakai Quran hadis, tahmah seka begitu kepada mereka itu ulama, kalau sekiranya terkena kepada anak-anak cucu hamba, maka mustahaklah kena pukul atau sebagainya. Kalau kena anak cucu dia, dia katak dah. Dia kata, tentu kena katak, kena tenai. Kalau kata lagu tu, tu pandangan dia. Kita kena status kelas ulama lah sikit. Dia panggil. Ulama ni kelas tinggi di dalam ummah, tapi kita kena ulama tu siapa ulama. Kita kena situ. Ulama tu siapa, ulama yang sebenar tu siapa dia. Maka dengan secara kesimpulan, ulama yang sebenarnya ulama yang orang alim yang ilmu dia ialah ilmu Quran dan hadis. Itu orang alim sungguh. Ulama yang boleh ambil hukum daripada Quran dan hadis, yang tidak bertaklid, yang tidak ikut-ikut orang-orang yang bertaklid. Kalau ulama yang bertaklid, dia tak sapa status, tak sapa kelas ulama yang hakiki. Seperti amo-amo ni, puak-puak taklid ni, puak ni tak panggil ulama. Tak boleh panggil ulama. Sebab apa? Ini semata-mata taklid, turut semata-mata. Turut orang ya. Yang panggil ulama muqallid boleh. Tok guru hak turut orang. Hak ulama pada syarak sungguh, pada istilah sungguh, ulama yang boleh ambil daripada Quran dan hadis. Hukum dia berdasar pada Quran dan hadis. Telah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Ishaq Rahawai, Sufyan Ibn Uyainah, kelas tu, kelas Imam Nawawi, kelas Ibn Hajar Asqalani, tu orang panggil, tu panggil kelas-kelas ulama. Ibn Hajar Al-Haytami, tu orang panggil orang kelas ulama. Fak-fak kita tok guru ni, hak mudah kata hak sepakat dengan hamba, apatah lagi kata ada hak rendah pada hamba, hak ni bukan ulama. Hak ni baca hak ulama pun tak nak bahas. Baca hak ulama tulis tak nak bahas. Macam mana dia nak ambil pada Quran dan hadis? Hak ni kena pakat faham hak ulama tulis dia dulu. Faham baca pun tak faham, dok bertukar bobak. Ulama nak kok lain, dia pergi faham kok lain. Kalau dia nak pergi faham Quran hadis,
Jauh lesak Quran nak kot lain, dia pakai kot lain pula. Jauh. Patut bukan ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kaum-kaumku yang dikasihi. Apa ni? Talak 3 jatuh sod. Dia ambil mana? Tempat dia ambil. Masalah talak 3 jatuh sod tu dia ambil mana? Tempat dia ambilnya di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Tu hak tempat dia ambil besar ya. Hak tempat dia ambil pegang ulama ni iaitu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah orang hak mula-mula mari menyalahinya. Menyalahi kata talak 3 tak jatuh. Talak 3 jatuh 1, 2 riwayat daripada dia. Semenjak daripada dulu mazhab Pak, kita kembali kepada ulama ya bang. Kita nak kata dia tak pakai Quran hadis, kita tengok situ. Ibn Taymiyah, pokok mengikut Ibn Taymiyah ni iaitu orang panggil orang Wahabi. Ni pokok mengikut Ibn Taymiyah. Sebab orang Wahabi hak dia pegang 2. Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. 2 tu dia pegang. Kita pegang Quran dan hadis, dia pegang Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Kalau Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan hadis pun dia pegang tu. Sebab tu dia kata mari kita pakai Quran dan hadis, yakni pakai Quran dan hadis hak Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim pakai tu hakikat hak sungguh kuat Wahabi. Bukan dia pakai Quran hadis sendiri, pakai di Quran dah. Contoh yang besarnya cuba dengar. Talak 3 jatuh 1, talak 3 tak jatuh. Di dalam hadis Nabi terai-terai talak 3 jatuh 3, dia pakai Ibn Taymiyah, kerana Ibn Taymiyah bawa lagu tu. Ibn Taymiyah kata alam qadim. Qadim nauk dia, afraq dia baru. Afraq dia baru. Satu perkara ni baru. Arah baru. Tapi tidak ada arah yang baru ni, malaikat ada sebelum daripada arah tu, ada arah yang dulu pada tu. Arah hak dulu baru juga, tak ada arah hak dulu, malaikat ada arah hak dulu. Arah qadim. Qadim nauk dia, passing dia tu qadim, tu baru. Sebab itu Wahabi kata alam ni qadim bin nauk. Tu Ibn Taymiyah. Sedangkan dalam Quran, dalam hadis tegas-tegas semua benda lain pada Allah buat baru semua. Ya. Qulillahu khaliqu kulli syai. Katalah engkau Allah menjadi semua perkara. Semua perkara makhluk Allah. Huwal awwal, Allah saja yang awal. Tak ada yang lain. Hadis Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Ada Allah, benda lain tak ada. Benda lain baru semua. Tiba Ibn Taymiyah kata alam qadim, Wahabi boleh terima. Sebar pula fikiran dia. Tu nak kata cara dia nya, hak dia pegangnya bukan dia pegang hadis Nabi taraktu fikum amra taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada tidak. Dia tak pegang kata kitabullah wa itrati kitabullah wa sunnati tidak. Dia pegangnya Ibn Taymiyah wa Ibn Qayyim dia pegang. Dua orang tu. Aku tinggal pada kamu dua perkara, iaitu Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. Apa Ibn Taymiyah kata, hak itulah akidah dia, itulah hukum hak dia nya. Dia duk tolak semua tu, hujah-hujah yang dia tolak ahli sunnah, tolak kita jumhur, ialah hujah Ibn Taymiyah semua. Kalau kita tahu hujah Ibn Taymiyah, boleh jawab hujah Ibn Taymiyah, boleh jawablah hak dia. Itu kita tahu asal. Maka usul asal tolak 3 jatuh 1 ni ialah daripada Ibn Taymiyah yang dia berdasar kepada
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibn Abbas kata adalah talak 3 pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada masa Sayyidina Abu Bakar dan pada permulaan merintah Sayyidina Umar sadri khilafati Umar pada permulaan 2 tahun mula-mula pemerintahan Sayyidina Umar talak 3 adalah 1. Dia pergi situ. Ulama kita kalau kita tengok sekaligus orang ulama kita berdua 4 mazhab tu talak 3 jatuh 3 sama ada talak berocek ataupun talak dengan cara tipung sekali jatuh 3. Bila kata lagu tu dituduh kata itu tak turut Quran dan hadis. Tak turut hadis. Tak kita kata begitu. Dia buat mari hadis tu cara dia berhujah. Betul cara dia tu lebih serai bang. Cara tu lebih dia. Tapi nisbah betul tu yang lebih kita lah, lebih jumhur. Sebab kita di dalam bab fatwa, bab royak hukum, tak ada hajat kepada royak dalil. Bila royak dalil ni panggil di dalam bab berhujah. Dia kata fatwa ni dia tak kena royak dalil. Orang tanya hukum lagu mana, kita jawab lagu tu fatwa. Tolak 3 jatuh sekaligus jatuh berapa? Jatuh 3. Tu orang panggil tua. Tapi nak boleh jawab gitu kena ada dalil lah. Nak jawab lalu nak jawab dengan akal gitu tak boleh. Tapi nisbah jawab. Ada pun orang Wahbi tolak 3 jatuh berapa? Tolak 3 jatuh 1. Tolak 3 tak jatuh. Sebab perkara tu bid'ah. Bila buat kerja bid'ah ditolak Tuhan tak terima. Bila tak terima tak sepakat. Ayat ia hurai. Pas tolak 3 pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar ialah jatuh 1. Seperti hadis yang sahih dia adalah hadis Muslim. Kemah kaum cara dia. Tu cara dia ambil cara tu jadi kemah. Kita bila dah sampai situ ni hak tadi dia panggil cara tadinya kena buat muqaranah adalah macam mana hak kata tolak 3 jatuh 1 di dalam hadis Muslim dan tolak 3 jatuh 3 hak di dalam hadis-hadis yang lain. Tu situ. Di situ bila tengok di situ bahwasanya tolak 3 jatuh 1 di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar tu makna ditanggung di situ tolak 3 yang selalu duk tolak oleh sahabat-sahabat dengan maknanya dia tolak 3 tu tolak 1. Makna dia tolak 3 dianya dia tolak 1. Mana? Dia nak tolak 3 kali, dia tak tolak 3 sekaligus, dia tolak sekali. Masa Rasulullah dia tolak dia tak tolak 3 sekaligus. Tu makna dia begitu. Mari di masa Sayyidina Umar, dia tolak lagu tu lagi. Bila lepas 2 tahun daripada pemerintahan Sayyidina Umar, orang jadi berubah perangai. Gaduh. Lama main tolak bakat 3 lalu. Tu Sayyidina Umar kata benda yang boleh lama. Benda boleh tolak Mu pakai tolak 3 lalu. Jatuh. Jatuh 3. Sayyidina Umar fatwa. Pada masa Sayyidina Umar fatwa tu Sayyidina Uthman ada tak? Sayyidina Ali ada tak? Muaz ada tak? Sahabat-sahabat yang tokoh-tokoh haling ada. Kalau Sayyidina Umar tu kata tak kena menyalahi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sahabat dia pakai tak boleh. Ada. Royak nak mahal isi kahwin, orang betina sekat dah Sayyidina Umar. Abu Ubaidah, Sayyidina Umar nak buat tak kena sikit, dia sekat, sahabat dia tak ada. Satu ketika Sayyidina Umar nak pergi kepada Syam. Siapa di tengah jalan kalau tak silap hamba, siapa di tengah jalan, orang royak cerita kata di Syam tu ada penyakit taun. Ada penyakit taun. Penyakit orang baik lah, orang penyakit orang panggil hawa kena mati dia. Mati sekapung tu. Kena penyakit orang baik dia. Sayyidina Umar
dia panggil pok-pok sahabat. Lah mana? Nak pergi ke tak pergi? Nak teruh ke nak pergi ke tak teruh? Sayyidina Umar kata, putusan dia, aku nak gelik. Aku nak gelik. Kata Abu Ubaidah, mu nak lari daripada qada Allah. Dia. Nak lari pada qada Allah. Allah takdir kena, tak kena pergi lah. Setara tu pun tegah dah. Kelik apa? Kelik mana nak lari? Takut kepada takdir Tuhan. Tuhan takdir tak kena. Lari apa? Tegah. Sayyidina Umar kata, aku lari daripada takdir kepada takdir. Ya dah. Takdir Tuhan, aku lari pada takdir Tuhan. Nak pergi kepada takdir Tuhan. Dia takdir nak pergi kenapa aku lari kepada takdir dia? Ya takdir tak pergi kenapa? Balah situ. Masa duk balah situ, Abdul Rahman bin Auf tak ada. Abdul Rahman bin Auf sahabat Nabi hak mulia. Khalid bin Walid maki kepada dia. Rasulullah kata, la tasubbu ashabi, mu jangan maki sahabat aku. Mu jangan maki pada sahabat aku, jadi mu jangan maki pada Abdul Rahman bin Auf. Kerana kalau mu sedekah cupak kalau mu sedekah sebesar bukit Uhud, tak sama lagi dengan sahabat aku sedekah cupak atau setengah cupak. Lebih Abdul Rahman bin Auf ni lagi. Abdul Rahman bin Auf kata, bila dia mari, dia kata, aku dengar Rasulullah kata, bila siapa dengar ada penyakit ta'un di satu tempat, di satu kaum, jangan kamu masuk. Siapa-siapa ada di dalamnya, maka jangan keluar. Dia baca hadis Rasulullah tu, Sayyidina Umar ambil putusan. Kalau itu, kita keluar. Nak ayat kata, sikit pun sahabat dia tak ada dia. Bila silap. Macam tu. Sayyidina Umar nak lari kelik tu, dia kata silap dah itu. Tak boleh. Silap dengan takdir Allah, nak lari pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni, masa Sayyidina Umar terjatuh 3 sahabat lain diam. Ibnu Abbas sendiri, tu kaedah ulama ni, kaedah. Ibnu Abbas sendiri, dia fatwa tolak 3 jatuh 3. Sedangkan dia royak hadis ni tolak 3 jatuh 1. Bila perawi hadis dia fatwa dengan lain daripada hak dia riwayat, hadis hak dia riwayat tu tak boleh bakar dah. So, lepas tu berlawan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang daripada sahabat dia tolak bini dia putus. Dia tolak al-battah, dia panggil tolak putus. Kamar dia nak kelik baik, nak rajak. Rasulullah tanya dia, mu tolak putus tu mu nak lagu mana? Nak tolak 1 ke 2 ke 3? Dia kata, aku tolak putus, aku nak sah ya. Kosaknya tak sekelik baik ya. Itu maksud putus dia ya. Rasulullah kata, mungkin nak gitu mu berani supah tak? Ya tak ya. Dia berani supah. Bila dia berani supah tu, Rasulullah kata tak apa, boleh rajak. Kalau lah tolak 3, kalau dia nak 3 jatuh 1, Rasulullah suruh supah tak? Rasulullah kata nak berapa tak? Tak kena kata. Dia tolak 3 jatuh sah tak? Tak kena kata. Putus tak? Pakai boleh rajak lah. Wala 3, wala 2 sebab jatuh sah je. Ini Rasulullah suruh bersumpah. Mu nak berapa? Kalau mu nak 1, mu berani sumpah tak? Ya, dia berani sumpah. Itu kata kalau dia nak 3, jatuh 3. Itu hadis Rasulullah. Dan beberapa banyak lagi hadis yang jadi nas di atas kata tolak 3 jatuh 3. Siapa nak tahu lebih banyak, orang hak pandai baca al-Ishfaq ala mas'alatit talaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari. Itu lebih jelas dia tulis di sana. Mau panggil kalau baca situ seperti matahari dia pukul 10 pukul 11 terang. Kalau dah hamba dok baca ni nak pergi lebih jelas pada hak Muhammad Zahid Kausari tu payah. Sebab apa? Satunya dia royak dengan cara sanad, yang kedua dia kritik perawi tu. Sanad sahih, sanad dhaif, satu persatu dengan secara detail. Itu cara ahli ilmu. Sebab itulah ulama semua jumhur ni mazhab 4 khususnya
tolak 3 sekaligus jatuh 3. Walau Ibn Taymiyah mari lagu anda pun sebab demo ni dia dalil dia tu banyak, hujah dia tu banyak. Kalau tahu hadis sikit, tahu sah hadis Muslim tu, ya nampak. Pas kita orang awam bila demo ayat hadis Muslim, kita takut lah. Oh ni hadis Muslim ni. Satu masalah. Orang alim pun, orang alim belakang-belakang ni tengok hadis Bukhari dengan Muslim ya. Hak lain tak tengok dah, tak tahu dah. Satu hak jadi masalah ya. Takut bila Bukhari Muslim pakat takut. Pak kita jangan takut ke mana? Dah kita kena pakar, pasal kena pakar mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kaedah ahli sunnah wal jamaah lagu mana? Bila hadis ni berlawan nak buat lagu mana? Hadis berlawan dengan Quran nak buat lagu mana? Tu kena tu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.